Al-Fatihah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada pengurusi majlis, pada seluruh ahli jawatan kuasa yang berusaha untuk menjayakan program pada malam ini. Dan alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan, Allah berikan juga peluang untuk dapat bertemu dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini memberikan banyak manfaat kepada kita, lebih-lebih lagi dalam di saat-saat akhir kita akan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan pada tahun ini termasuk daripada Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini tuan-tuan, dalam beberapa hari ini, bahkan sepanjang bulan ini kita akan terus mendengar, baik di radio, baik di televisyen, baik di media massa ini, kita akan terus mendengar huraian demi huraian. Semua penceramah, tuan-tuan guru, para alim ulama akan membacakan ayat ini dan menghuraikan kita tentang bagaimana sepatutnya kita memahami tentang Ramadan. Lain tak belok. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada wifi sini? Oh iya. Jadi alhamdulillah, kita syukur banyak pada Allah. Tak apa, bagi dia bawa aja. Sambil-sambil ada rezeki mereka boleh dengar, tak ada rezeki mereka, kawan-kawan ramai mereka selalu tiap-tiap malam ikuti program saya melalui Facebook, melalui Google Meet. Dan saya bacakan tadi ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, bila main ayat tan puasa, Allah mulakan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dimulakan ayat ini dengan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa tak disebutkan dengan ya ayyuhan nas? Para ulama dalam membincangkan dalam ilmu usulul tafsir, ulumul Quran, ulama mengatakan ya ayat yang turun selepas daripada hijrah, ayat tu turun ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang turun sebelum daripada hijrah, nama dia ya ayyuhan nas. Kalau ayat tu mula dengan ya ayyuhan nas, ayat tu adalah ayat makkiyah, surah makkiyah. Kalau ayat tu turun ya ayyuhalladzina amanu, dia adalah ayat ataupun surah madaniyah. Maka dia turun selepas daripada hijrah. Ya, betul, itu juga jawapan. Persoalannya, kenapakah Allah Subhanahu wa taala fardukan Ramadan ini pada tahun yang kedua daripada hijrah, menunggu sehingga 15 tahun Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, barulah difardukan ke atas Nabi
dan umat Islam supaya mereka berpuasa dan sebagai satu tuntutan kefarduan. Sedangkan Allah kata dalam ayat yang sama di belakang sikit, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lalu kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan ke atas umat yang sebelum daripada kamu. Maknanya orang-orang Arab, manusia sebelum daripada kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, mereka tahu kata nama satu ibadat tu puasa. Mereka tahu. Bahkan sampai sekarang, semua agama dalam dunia, baik agama betul ke tak betul, kita tak sebut nama agama lah. Kita tanya mana-mana agama pun dalam dunia, mereka ada saja upacara ibadat yang mereka namakan sebagai puasa. Ada yang jenis puasa tak makan benda berdarah, jenis makan sayur, ya, makan nasi dengan sayur. Ada jenis puasa dia berbeza-beza. Yahudi dikatakan puasa orang Yahudi seperti mana puasa orang Islam. Tapi beza puasa Yahudi dengan puasa orang Islam adalah makan sahur. Sebab di sana ada hadis, Nabi kata makanlah sahur, kerana orang Yahudi tidak makan sahur. Nah, maknanya puasa mereka lebih kurang nak sama dengan puasa kita. Maka dituntut sebagai beberapa tuntutan, dengan tuntutan sunat dan sebagainya, supaya berbeza ibadat ataupun puasa yang kita buat daripada puasa Yahudi dan sebagainya. Yang poin dia saya nak sebut di sini, sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, sebelum Allah fardukan kepada umat Islam di zaman itu, di masa itu, dengan ibadat puasa, mereka telah faham satu istilah yang namanya puasa. Mereka faham. Tetapi belum lagi difardukan. Tunggu sampai 15 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Tahun kedua hijrah, 13 tahun duduk di Mekah, 2 tahun duduk di Madinah, 15 tahun baru difardukan dengan ibadat puasa. Maknanya macam lambat lah. Pasal apa? Macam semayang pun awal sikit, kan? Setahun sebelum daripada hijrah. Kenapa puasa lambat? Maka ulama mengatakan inilah rahsianya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Allah simpan ibadat puasa ini tidak difardukan sebelum hijrah. Allah simpan kepada orang-orang beriman yang kukuh imannya, yang kuat imannya. Nah, yang ketika mana mereka berada di bumi Madinah, maka Allah fardukan ibadat berpuasa di bulan Ramadan. Dan sebagai jawapannya, hanya orang-orang yang beriman sajalah mereka mampu untuk merealisasikan apa yang difardukan, apa yang dikehendakkan oleh Allah. Sebab tu kalau iman cerai-cerai ni dia tak boleh buat. Dia boleh buat, dia buat main-main lah. Nabi kata dalam satu hadis, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang puasa tapi tak dapat apa daripada puasa melainkan lapar dan dahaga. Bolehlah boleh nama puasa, tak makan, tak minum. Tapi hakikat puasa dia tak tahu. Malam ni, oleh kerana lagi 2-3 hari lagi kita nak masuk Ramadan, nak puasa dah. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan 3 rahsia Ramadan. Seperti mana, yang ni penting. Tuan-tuan faham 3 benda ni. Seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Subhanallah, puasa kita pada tahun ini puasa yang luar biasa. Dan memang kalau boleh kita nak puasa luar biasa. Kita tak mau puasa yang biasa-biasa. Kita telah mengharungi liku-liku kehidupan dan mengharungi masa hidup kita dengan puasa yang biasa-biasa. Yang macam biasalah rutin harian, kan, pi pagi pi kerja, balik mai kerja macam biasa, lepas tu mai maghrib makan, lepas tu pi sembahyang tarawih, lepas tu balik. Yang tu kita punya rutin biasa. Rutin biasa. Jadi tak penting sangat tentang tak mana kita nak fokus, apa benda kita nak kena target. Dia tak terfikir apa benda nak buat. Buatlah lebih-lebih kurang, rajin buat, tak rajin tak apa. Dia jadi macam puasa biasa-biasa. Kita tak mau puasa biasa-biasa. Kita nak puasa luar biasa. Kerana kita tak tahu tahun depan kita boleh hidup ataupun tidak. Kerana kita tak tahu kita boleh dapat Lailatul Qadar ataupun tidak. Tahun sudah berapa ramai mak ayah, makcik-makcik, pak haji, masyarakat kita yang mungkin dalam taman ini, adik-beradik, kaum keluarga kita, sahabat handai kita,
yang masih lagi tahun sudah boleh berpuasa dengan kita. Tapi lepas daripada raya, sekarang ni mereka dah tak ada dah. Disebabkan pandemik lah, covid lah, mavid lah, tak apa benda nama dah lah. Segala-segala maknika benda ni semua ni. Akhirnya yang ni meninggal, ni penyakit tu, penyakit ni. Ada sabit dengan pasal yang tu, pasal cucuk ni lah, pasal cucuk ni lah. Tak payah sebut lah kan. Macam-macam orang. Dah lah dengan covid pun berlambak-lambak mati. Hak cucuk pun tak payah sebut lah cucuk apa. Cucuk hidung lah kot. Hak sabit dengan cucuk tu, cucuk ni pun ada berlambak mati. Mai tahun ni tuan-tuan kita tak tahu kita pula. Ni nampak macam rendah sikit walaupun ramai yang kena. Tapi dikatakan macam okey lah. Dia demam-demam sikit, tak ada sampai membawakan kepada banyak kematian. Tapi kita tak tahu tahun depan nak jadi apa. Kita tak tahu tahun lagi sekali nak jadi macam mana. Sebab kita dah duduk di penghujung dunia, penghujung alam, penghujung kehidupan dunia. Maka dunia dah sakit. Lah ni dia main dengan covid, tak apa benda nak main pula belakang-belakang. Tak apa benda haru biru pula nak jadi belakang ni pula. Tak tahu perang ke apa, kita tak tahu. Kita nak keamanan. Tapi apa yang kita akan berdepan di masa akan datang kita tak tahu. Adakah kita akan menerima Ramadan tahun akan datang dalam keadaan aman macam ni boleh puasa? Ataupun mungkin, na'udzubillah saja contoh yang kita sebut, mungkin sebagai satu peringatan, mungkin kita akan berdepan tahun depan, tahun-tahun akan datang puasa kita jadi macam mana pelarian Syria yang ada di Turki. Yang duduk dalam kemah-kemah, tunggu orang mau main makan, makanan tak ada, duduk dengan sejuk gedi. Kita tak tahu. Ini kerja Allah Ta'ala. Ataupun kita akan duduk berdepan dengan puasa macam mana tu di Ukraine duk bergaduh dengan Syria dengan meriam bom gerbang bakar habis semua. Kalau kita nak berdepan macam mana kita tak tahu. Tapi sebarang kemungkinan macam-macam nak berlaku, syukur banyak pada Allah, ambil kesempatan ketika mana kita berada dalam negara kita dalam keadaan aman, selesa, dengan diberikan peluang boleh main surau, boleh pergi masjid, boleh puasa, boleh makan minum, boleh hidup berkeluarga, boleh bermasyarakat, boleh bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Ambil peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu kalau cerita pasal peluang, ada 3 istilah. Biasanya istilah ni orang-orang belajar bisnes daripada belajar. Selalu kita akan dengar orang-orang yang belajar dalam bahagian bisnes, dia ada satu istilah. Dia panggil mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Ni 3 benda kita kena ambil tahu. Pertama, mengambil peluang. Depan mata apa ada, sambak api dengan tunggu lama. Apa ada peluang depan mata? Saya bagi contoh macam sedekah. Tiba-tiba ada tabung lalu depan mata kita. Itu namanya mengambil peluang. Orang bagi tabung tu bukan orang nak perhabis duit kita. Tapi orang bagi tabung tu kerana orang nak bagi peluang kepada kita untuk bersedekah. Ada tabung surau pergi jalan. Kan? Jadi ada peluang depan mata kita bagi. Ada namanya mencari peluang. Setelah mana kita dah bubur tabung, dah okey dah, kita bubur tabung surau apa depan mata kita main lalu, sampai lalu depan mata pun, okey kita dah bubur dah, alhamdulillah dah bubur dah. Tapi kita rasa macam ada rezeki lebih. Kita pun tengok dalam internet, bukan saja-saja duk buka Facebook, oh madrasah tu nak minta derma, oh masjid tu nak buat renovation, oh pondok ni nak minta derma, oh orang susah dan sebagainya. Kita sambil-sambil tu duk cari, siapa lagi duk minta derma, siapa lagi duk minta derma. Kita mencari-cari peluang yang ada untuk menambahkan kita punya kebajikan. Itu nama dia mencari peluang. Tapi ada satu lagi istilah, nama dia mencipta peluang. Yang ini untuk orang bijak. Orang kalau dia bijak, dia akan fikir, hak duk ambil peluang depan mata, aku ambil dah. Duk cari, bagi dah. Tapi aku ada lagi banyak. Maka dia mencipta peluang. Cipta peluang macam mana? Dia buat satu benda, dia yang sedekah semua-semua. Tu dia, tu bijak tu. Betul tak? Kata kalau orang buat wakaf, orang kata, okey tuan-tuan, kita nak buat wakaf masjid. Dia bagi derma, wakaf masjid. Dia mengambil peluang. Bila orang main cerita, baru dia tahu. Dia ambil peluang.
Dia kata, baru dia dapat idea, bagus ya, nak wakaf ni pahala berterusan macam kipas angin duk jalan macam meter tak berhenti lagi tak kiamat, pahala jalan banyak dia pun nak wakaf. Dia dah wakaf, lepas tu dia tengok pula dalam internet, ada lagi nama, cari lagi, ada 4-5 tempat. Kemarin dulu tak ingat 2-3-4 hari sudah, bila saya duk iklan wakaf, tiba-tiba ada satu hamba Allah ni, makcik mana tak, dia telefon mai, dia kata, saya sedang mencari tempat untuk buat wakaf, boleh bagi nombor akaun? Okey, boleh. Sebab saya sedang mencari semua 21 tempat saya nak bagi. Bagus lah, 21 tempat. Saya macam nak tanya dia, tak 22. Tak apalah ambil dia. Dia ada number yang dia berkenan 21, ambil dia kot. Kok dia beranak tahun 21 kau, kita tak tahu lah kan. Tapi dia berkenan tang 21 tu. Saya nak tanya awak, tak mau 27. Baby lah, dia. Tapi dia nak bagi 21 tempat, dia kata dia nak bagi. Okey, kita pun bagi, tak ada masalah. Ni orang bijak, dia mencari peluang. Dan orang yang lebih bijak, orang yang mencipta peluang. Setelah dia dah bagi masjid tu, masjid ni bagi 1,000, masjid ni bagi 1,000. Tengok-tengok, account bank berlambak dia dah 40 juta. Tak apa, dia bagi kau orang, aku buat terus satu masjid. Dia mencipta peluang. Sehingga kan bukan dia saja boleh menderma, dia bagi peluang pula kepada orang lain untuk menderma, untuk berwakaf. Malah tadi dah jalan dah tabung surau. Ini tabung madrasah saya pula jalan. Sebab peluang dia main banyak kali. Kami biasa pergi ceramah benda-benda macam tu. Sebab saya buat madrasah bagi percuma. Ya, orang-orang ni Ramadan ni saya ambil 100 orang lagi makji-makji. Saya buka, saya buat TikTok, kita viral, kita nak ambil 100 orang. Tapi kita tak abang lah nak ambil 100 orang. Kita ingat orang bukan nak main mengaji pondok kot zaman-zaman lah ni. Sebab pondok kita pondok pertama dalam pulau. Kedah tak payah cerita lah pasal pondok. Pondok kita dalam Pulau Pinang ni, dalam pulau, bukan seberang perai, dikira sebagai pondok pertama dalam pulau di Pulau Pinang. Sejak zaman Tok Adam sampai Dajian nak keluar, tak pernah ada pondok lagi. Ni dekat-dekat dia nak keluar, tahu baru ada pondok. Kita beli tanah 3,5 ekar, hasil sumbangan orang ramai kita buat wakaf. Dan kemudian kita bina masjid, kita bina pondok. Kita pun iklan lah pada orang ramai. Nak mengaji pondok, mai duduk. Bulan Ramadan ni saya bagi percuma. Makan percuma, minum percuma, belajar percuma. Tuan-tuan tahu Allah, sampai jam handphone saya. Mereka masuk bertubi-tubi sampai saya tutup phone. Tutup suara, tak pernah-pernah. Sampai tak larat angkat. Saya dah ingat 450 orang yang nak telefon. Tuan-tuan tahu apa orang telefon? Lebih pada 1,000 orang telefon. Allah. Permohonan lebih pada 1,000 nak pakai 100 orang. Tu pun dah banyak Saya dah kata Allah nak lempak di mana Kan? Lala kami letaklah syarat lebih sikit supaya boleh pilih ambil yang orang betul-betul kuat buat amal ibadat. Maka kami ambil kriteria dia, siapa nak duduk pada Ramadan dan lepas Ramadan dia nak duduk terus. Maka ini diberikan keutamaan nombor 1. Keutamaan nombor 2, dia nak duduk dalam Ramadan tapi dia berani dan dia ada kekuatan. Kalau duk main mengesot, duk main tu macam jalan tongkat-tongkat, tak boleh lah makcik. Sebab apa? Kami bangun pukul 3 pagi, tidur pukul 12 malam. Tak ada rehat. Kita nak marathon dalam Ramadan tahun ni. Kalau dia main nak merangkak, rehat sat dulu di rumah, cari tempat lain. Kami tak merangkak. Tumpang duk kuat Tuhan duk bagi. Tumpang duk larat, bukan kita bagus dah. Tapi tumpang duk kuat, duk larat ni, tak tahu tonton akan datang. Kita nak marathon. Tuan-tuan faham tak istilah dia? Kita nak lari. Kita tak mau mengesot. Kita tak mau Ramadan tahun sudah macam tahun-tahun dulu yang duk mengesot, yang duk merangkak, yang duk lembak-lembak. Tak mau cerai-cerai, tak mau. Kita mau kau-kau punya. Kita nak Ramadan luar biasa. Nak baca Quran banyak, nak zikir banyak, nak doa banyak, qiyamul lail tiap-tiap malam. Malam pertama lagi Ramadan kita gila-gila punya kita buat. Biar orang kata gila buat ni, tak apa, gila dengan Tuhan. Biar orang kata gila tak apa, gila dengan Tuhan. Orang kata tak ada, duk tunggu malam 10 Ramadan baru nak buat. Dia duk ingat apa, dia kata tak apalah kita umpan 10 Ramadan baru Tuhan nak bagi Lailatul Qadar. Tuan-tuan, khilaf ulama. Setengah ulama kata memang kuat hadis yang menyatakan Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir.
Walau bagaimanapun ada juga sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah rahsia yang Allah tutup, yang Allah bagi hanya pada hamba-hamba terpilih. Dan tak semestinya pada 10 malam terakhir, boleh jadi pada awal Ramadan, boleh jadi pada pertengahan Ramadan. Cuba kita tengok dalam ayat Allah kata apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan, nuzulul Quran. Maknanya kalau baca faham daripada ayat ni, berarti pada tanggal 17 Ramadan, 16 malam 17 tu dah mas kira pernah berlaku Lailatul Qadar pada malam tersebut. Di sinilah timbul khilaf di kalangan para ulama. Cuma banyak ulama dia kata awal-awal itu orang banyak buat kerana adat. Kemungkinan Tuhan tak bagi lagi. Kemungkinan. Yang tu kita tak tahu, anugerah Tuhan nak bagi. Nama kata Lailatul Qadar anugerah. Anugerah bukan bagi pada semua orang. Anugerah diberikan kepada manusia terpilih. Anugerah diberikan kepada mereka yang tahu nilai Lailatul Qadar. Anugerah diberikan kepada mereka yang ada pengorbanan, mereka yang sanggup bersusah payah dalam Ramadan untuk mendidik diri dia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk nak cerita tentang 3 rahsia Ramadan, saya nak bagi pada tuan-tuan, selalu saya pergi di mana-mana, saya suka bagi satu amalan yang namanya formula 5 jari. Sebab saya tahu tuan-tuan kan jenis mengaji ni, kau tengok ramai-ramai, ada jugalah yang ada pen tu, tak ramai lah. Sebab oleh kerana tuan-tuan mengaji jenis tak ada pen, tak ada buku ni, maka tahap tuan-tuan dikira sebagai tahap tinggi lagi makam pada Imam Syafi'i. Jadi jenis mengaji tinggi lagi pada Imam Syafi'i. Dia akan boleh bagi banyak-banyak tulis tak? Dia kena bagi poin-poin 2, 3, 4 benda, pakai ingat dulu tak belah balik gitu ya. Ibu amal. Faham tak? Sebab Imam Syafi'i masa dia sampai daripada Palestin, dia pergi Madinah, masa dia mengaji kat Imam Malik, dia main selai sepinggang, kira bawa baju 2, 3 lem main gitu ya. Dia tak ada apa bekal, dia baru sampai, turun unta tu, terus pergi Masjid Nabawi, terus duduk mengaji, kitab apa tak ada, pen apa tak ada, sambil Imam Malik duk baca kitab, duk riwayat hadis, dia buat tapak tangan kiri dia jadi buku, ambil jari telunjuk dia jadi pen, mengai liok duk tulis. Imam Malik duk tengok, dia tulis macam tu, duk buat. Imam Malik ingat budak ni, dia penampak ni wadah kai. Kan? Orang duk mengajar, duk ambil liok. Lebih kurang lagu tu lah kot. Kan? Habis-habis mengajar, Imam Malik duk taram salam. Main salam, dia kata ni saya duk mengajar, duk ambil liok siapa di belakang. Dak, saya tak ambil liok, saya tulis apa Syekh kata. Oh tulis, baca balik. Dia baca bermula sampai habis. Oh kemar. Tu tak tulis dia. Tuan-tuan jenis memang ini makam tinggi. Faham tak? Jadi yang tuan-tuan dengar boleh hafal. Saya bagilah poin-poin penting. Okey? Jadi malam ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, masya-Allah, hujan-hujan ni pun tunggulah depa. Kan? Punya nak kena pancung malam ni sanggup suara tengkok. Punya tunggu. Okey? Jadi saya nak bagi malam ni formula 5 jari. Cuba tuan-tuan angkat tangan kanan tunjuk je tu. Semua. Angkat tangan, tunjuk itu. Formula 5 jari. Tinggi bau tu. Bau tu tak apa. 5 jari. Okey, kata kat kawan sebelah, formula 5 jari. Formula 5 jari. Bukan pang jangan lupa pang orang, okey? Malam ni nak cerita formula 5 jari. Formula 5 jari ni formula apa? Formula untuk mendapatkan, tengok sini. Formula untuk mendapatkan yang ni. Yang kita nak ni hak ibu jari. Hak ni yang besar ni. Yang ni kalau orang Pulau Pinang, orang Kedah pun kita panggil apa? Sempoi. Faham tak? Yang ni kita kata sempoi lah. Biasa ni. Kita tak mau macam ni. Yang ni orang panggil ceroy. Ceroy tak mau. Sini kata ceroy ke kata caroy? Lebih kurang kan? Kata ceroy lah. Saya bila duk kata ceroy ni, belah-belah KL, dia pun tak faham tu tak ceroy. Bila saya kata, jom pergi mengaji, tak mengaji, ceroy. Dia pun kata, apa, tengok pelik ustaz ni, dia pun komen dalam FB. Adakah kalau tak mengaji pun cerai bini dia? Lah. Jadi bangang malu betul tak?
Dia tak faham. Orang cakap apa dia kata cerai bini. Cerai bini apa lah pula? Orang kata cerai, bukan cerai bini. Dia tak faham dia dah. Dimaafkan kerana tak faham. Okey, tuan-tuan. Jadi kita nak yang ni. Ini nama dia taqwa. Sebab Tuhan kata ayat tadi saya baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Last sekali kata apa? La'allakum tattaqun. Tu nak takwa. Jadi kalau semayang, Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah awal-awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ni Al-Quran penyebab dapat takwa daripada Allah. Siapa dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Wa yuqimunas salah. Orang tu sembahyang. Maknanya sembahyang boleh menyebabkan dia takwa. Semayang boleh menyebabkan takwa. Puasa boleh menyebabkan takwa. Zikir, wirid, doa boleh menyebabkan takwa. Sedekah boleh menyebabkan takwa. Banyak lagi lah amal. Pimai semua last sekali dia nak mencapai takwa. Pasal apa? Manusia ketika dia berada di padang mahsyar, dia nak jumpa Tuhan, dia nak kena terima suratan amalan. Ada 3 macam. Satu terima suratan amalan tangan kanan, satu terima suratan amalan dengan tangan kiri, satu terima suratan amalan dengan belakang. Hak ni kafir. Hak yang tangan kiri tu orang Islam yang mukmin yang asi, ada iman tapi iman dia cerai, dosa dia berlambak. Yang nak masuk syurga Allah tanpa hisab, iaitulah orang yang terima suratan amalan dengan tangan kanan. Yang terima suratan tangan kanan inilah nama dia orang-orang yang bertakwa. Dia akan terima sijil takwa untuk masuk syurga Allah. Persoalannya, nak dapat takwa ni ada 4 dia punya tangga dia. Ini selalu kalau tuan-tuan biasa ikut kuliah saya akan sebut. Okey, formula 5 jari. Ingat ni. Pertama, nak dapat takwa nombor 1 kena ada ilmu. Kena ada apa? Kena ada ilmu. Kena mengaji lah, baguslah buat kuliah macam ni. Tapi takkan semua benda pasal puasa nak cerita malam ni. Rukun, syarat, batal, sunat, makruh. Tak ada nak cerita. Tak ada cerita. Yang ni tuan-tuan kena buat tazkirah Ramadan ke, ataupun baca kitab ke, daurah kitab, panggil ustaz mai baca cerita apa dia rukun, apa dia syarat, apa dia makruh, apa dia perkara membatalkan. Kena ada ilmu. Mana dia fadilat, kalau buat benda ni dapat apa, kalau buat benda ni dapat apa. Semangat untuk kita nak faham apa yang perlu kita buat. Bagaimana Nabi berpuasa. Ada kitab ulama karang kitab Ar-Rasul fi Ramadan. Macam mana Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Macam mana kehidupan Nabi dalam bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan nak dapatkan cerita Nabi dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh ikuti pengajian bersama dengan saya setiap pagi dalam Ramadan. InsyaAllah. Dan lebih kurang jam 7.30 pagi sampai pukul 10 pagi. InsyaAllah. Pagi-pagi. Okey? Setiap hari 30 hari dalam Ramadan doa bagi sihat ya, insya-Allah. Okey? Insya-Allah, tapi lebih banyak awal Ramadan. Okey, daripada awal 1 sampai 15 tu saya akan banyak cerita bagaimana Rasul dalam Ramadan, bagaimana Nabi dalam Ramadan, bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat di dalam bulan Ramadan. Supaya kita boleh tiru dan kita ada semangat. Macam ni Nabi duduk dalam Ramadan. Aku nak buat. Betul tak tahu. Hang puasa sah ke tak sah ke hang tak tahu, maka hang Ramadan hang sia-sia. Okey, itu nombor 1. Sebab tu Allah Taala kata apa? Dalam satu hadis kursi, semua amalan aku bagi tahu ada punya kelebihan melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa tu bagi aku. Sampai Tuhan kata macam hang puasa tu bagi aku. Nak puasa bagi aku. Macam tu. Kira betapa besarnya puasa tu, dia yang dapat pahala. Tuhan kata apa? Puasa tu fa innahu li. Dia puasa tu kerana aku. Wa ana ajzi bih. Aku akan balas. Lepas tu aku tak mau abang dapat berapa. Aku tak mau abang dapat berapa. Kecuali abang Lailatul Qadar saja. Lain pada tu tak mau abang. Tengok dia punya pulun, dia punya fokus pada ibadat dia dalam Ramadan tu tak mana. Duk tahap tu lagu mana. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah kena ada ilmu nombor 1. Nombor 2.
Tanda kata kita mengaji, tuan-tuan, dia kena main nombor 2. Nombor 2 apa dia? Kesedaran dan keinsafan. Mengaji kena ada sedar, kena ada insaf. Kalau mengaji tak sedar, orang mengaji sedar macam mana? Dia mengaji betul, orang ustaz duk cerita, dia kata tengok, ustaz duk cerita, aku ni tak payah cerita ke orang, duk sorang-sorang, cakaplah hati. Suara hati kita bercakapnya. Ustaz duk cerita Ramadan luar biasa. Pun biasa-biasa ya. Patut tak dapat Lailatul Qadar. Duk dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak dapat. Duk kira kalau nak shopping, duk kira kalau nak raya. Orang betul-betul dalam hati dia Ramadan Lailatul Qadar, dia Aidilfitri tak ada apa, kosong. Dia tak besar baju raya, seluar raya, kain raya, tudung raya semua tak penting, tak penting. Dia yang penting daripada sebab Aidilfitri dia adalah raya untuk orang yang telah sampai kepada fitrah. Aidilfitri adalah raya untuk orang dalam Ramadan dia boleh buat amal ibadat, istighfar, minta ampun ke Allah sehingga dosa dia kosong. Lagu itulah bahasa dia. Dia telah kembali kepada fitrah dalam Ramadan. Fitrah ni apa dia? Suci, bersih daripada dosa dan kesalahan. Dia banyak minta ampun pada Allah. Dia banyak menangis, munajat. Dia buat amal ibadat sehingga kan kita bayangkan seolah-olah dia cuci habis dosa dia dalam Ramadan. Dia telah kembali kepada fitrah. Maka yang inilah layak untuk beraidilfitri. Tapi tengok puak-puak yang uha-uha yang lebih-lebih duk raya. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan guru, alim ulama, orang-orang mengaji ni, dia raya tak ada apa. Dia puasa, dia raya satu hari, makan-makan, duduk dengan keluarga. Hari kedua dia dah puasa Syawal lah. Puasa 6. Kan? Habis puasa 6 paling lebih kurang, dia tak ada apa. Dia kira, habis tak ada apa. Tak ada raya 6 apa semua. Ada seorang mami tu, saya jumpa dia pada tonton yang telah lalu lah. Saya jumpa dia. Ni mami duduk kat negeri Zimbabwe. Tempat saya beranak dulu lah, dia panggil negeri Zimbabwe. Wah, pulau tu lah, apa nama pulau? Zimbabwe. Abang titik pemarah lah. Saya jumpa satu mami. Saya jumpa dia pada 7 Syawal, 8 Syawal. Raya 6, dia sambut raya 6. Alah, tolak satu, usaha 6 hari, 8 Syawal lah. Hari ke-8 Syawal, saya tengok mami ni pakai baju merelak, macam yang labuci lah, apalah semua. Saya sudah pergi tegur. Assalamualaikum mami, apa khabar? Amboi, merelak. Mami kata, ustaz. Hari ni mami raya 6. Oh, mami raya 6. Mami belajar ajaran sesat ni kat mana? Tak, muka berubah. Apa ustaz? Duk kata mami ni ajaran sesat. Iyalah, mami belajar kat mana? Saya jam mengaji pun tak ada lah. Tak mengaji, kita duk jumpa dalam kitab, tak ada cerita pun kata ada raya 6. Mami tengok kitab apa? Kitab apa pun tak ada. Dia kata puasa 6, lepas tu habis. Tak ada raya 6. Raya satu hari Aidilfitri, satu hari Aidil Adha. Mana ada raya kedua, raya ketiga, raya ke-10, raya ke-30, raya ke... Tak boleh mami. Siapa-siapa beriktikad ada hari raya lain daripada Aidilfitri satu hari, lain pada Aidil Adha satu hari, maka dia telah menongkok tambah benda yang tidak ada di dalam Islam. Berdosa, haram i'tiqad pegangan dia macam tu. Dia tak boleh sebut di mulut. Dia tak boleh sebut. Dia kena sebut macam ni. Ni Tok Imam, nanti 3 Syawal mai rumah saya ni, saya buat kenduri. 3 Syawal, bukan raya ketiga. Cakap bagi betul, menggambarkan ada ilmu. Cakap tak betul, menggambarkan tak faham lah. Jahil, tak ada ilmu. No, televisyen doa aja. Hari raya ke-11, filem sekian-sekian. Hari raya ke-17, mangku ayun tu ya, 17 apa pula dah. Saya khutbah raya, duk cerita pasal yang ni. Habis-habis turun sembahyang raya, keluar pada masjid. Dia main. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, raya keempat main rumah saya Ustaz. Saya buat kenduri sikit ni, open house sikit. Oh, sat-sat saya duk abang khutbah duk atas mimbar. Hantar dengar saya punya khutbah. Taklah dengar Ustaz duk cerita apa semua. Hang dengar apa? Hang dengar apa? Hang dengar dah aku abang tadi kata tak ada raya 4, raya 5, raya 6. Allah minta maaf Ustaz, 4 Syawal. Cakap lagi betul. Tak ada raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya ke-10, raya ke-20. Tak ada. Cakap lagi betul. 20 Syawal.
Okey, surau apa tadi? Ada? Az-Zahrah. Az-Zahirah. Zahrah. Surah Az-Zahrah. Okey, kita akan buat open house. Tanda kesyukuran kepada Allah. Majlis kesyukuran. Buat makan-makan lah, kita faham dah. Open house tu mesti makan-makan lah kan. Open house surah Az-Zahrah pada 15 Syawal. Jangan kata raya ke-15. Oh, nampak sangat bodoh tak mengaji. Betul tak? Cakap lagi betul. Hari ni dah habaq dah. Kalau dia tak main tak apa, kita kata dia tak pernah dengar ceramah, mungkin dia tak tahu. Yang mana tahu tegur, tak boleh cakap 15 raya ke-15. 15 Syawal. Cakap lagi betul. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang dia pentingkan Ramadan, dia tak besar dah Syawal, tak ada apa. Sampai saya tengok ada satu artis, saya kenal lah juga daripada apa, malas nak cakap nama kan. Duduk sembang-sembang itu sekali duduk makan dalam satu majlis. Dia duduk sembang, dia kata, dia orang Kedah lah. Dia kalau cakap orang pekat gila, orang pure Kedah. Kata ni, apa ke nama dia? Cik Ba ke, Cik Nun ke apa ke nama tak? Dia buat baju punya banyak. Sampai satu hari punya raya, satu hari, dua pasang. Kita buat baju berapa lain. Sembanglah satu-satu majlis ni. Tak sebutlah, suruh sembanglah pasal orang. Orang bagi clue tu sudahlah. Jangan duk sembang pasal orang. Dia bagi contoh. Kan? Dia masuk dalam televisyen, dalam paper, dia kata, wartawan ni pun satu khojak agak daripada ni pun. Main duk cucuk ni raya ni buat berapa baju? Aduh, nak kena penampak boya dah. Baby kau orang lah ada berapa, tak ada apa. Pakai Nabi kita pakai apa ada. Yang si maklong ni pula pergi buat baju 60 pasang. Orang kata pasal apa 60? Sehari 2. Pakai pagi sekali, main tengah hari pakai main petang ke malam, habis sehari 2. Tu dia tak basuh-basuh, tunggu lepas sebulan baru nak basuh. Tak, kadang-kadang setengah-setengah orang dia rasa macam mana tau, kalau pakai baju yang sama, orang kata bukan pakai dah baju ni. Lah. Habis tu baju hak pakai semua main lempak masuk dalam tong sampah. Pakai basuh dah, dia suruh ikut orang Buat apa baju berlampak-lampak nak mati payah. Elah lagi nak mati, malaikat main kata ni nak cabut nyawa lah, ada baju tak ada pakai. Tak kalut lah. Kan? Jadi tak payahlah, biar mati senang. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Nabi sendiri hidup hanya baju 2-3 pasang, 2-3 helai, basuh ni pakai ni, basuh ni pakai ni. Yalah, bukan salah, tapi kita nak bagi tahu raya bukan baju, raya bukan kuih raya, raya bukan makanan, raya bukan berjumpa orang selamat hari raya menyanyi selamat hari raya, tak ada. Raya adalah satu kesyukuran disebabkan pemilihan Ramadan. Allah bagi kepada kita kekuatan luar biasa. All out kita boleh buat untuk kita beribadah dalam Ramadan. Luar biasa. Itu baru betul-betul. Sebab tu kata ulama, kalau orang tahu nilai Ramadan, mereka akan berdoa dan minta pada Allah dan bercita-cita supaya Allah jadikan setiap bulan tu, setahun tu mai Ramadan. Lepas Ramadan, Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 4, sampai 12 bulan Ramadan ya. Supaya dalam tu ada Lailatul Qadar. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor 1 kena ada ilmu, nombor 2 kena ada kesedaran dan keinsafan. Bila mengaji kena sedar, bila mengaji kena insaf. Kalau mengaji tak insaf, tak guna mengaji. Panggillah tok guru main mengajar di pondok ini, di surau kita, di madrasah kita, di masjid kita. Panggil bila 4-50 orang ustaz sekalipun. Panggillah ustaz enggak, baru nak start enggak, baju longgak seluar ketat enggak. Panggil tok guru main lagu mana sekalipun. Hebat ceramah di dunia. Hebat lagu mana pun, kalau hang tak mau insaf, hang tak mau berubah, maknanya tak guna hang mengaji. Nombor 1 kena ilmu, nombor 2 kesedaran dan keinsafan. Nombor 3, tanda kata ada kesedaran. Kalau hang mengaji kata, dalam Ramadan kena kerak buat qiyamul lail, kena baca Quran banyak, kena sedekah banyak, maka hang dah insaf. Aku selama ni tak bagus, aku tak buat, tahun ni aku nak buat. Hang dah insaf, maka tahun ni hang kena buat. Tanda kata ada ilmu, ada kesedaran. Tanda kata ada kesedaran, dia menghasilkan amalan. Kalau tak buat, maknanya tak mengaji, tak sedar, tu tak insaf lagi.
Dan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap amalan yang kita buat dia menambahkan iman. Maka amalan apabila kita buat lagi banyak, dia akan menghasilkan iman yang tinggi. Dan iman yang tinggilah akan menghasilkan takwa. Tak ada iman cerai-cerai belum lagi takwa. Dia mau iman yang tinggi baru menghasilkan takwa. Okey, ringkas cerita, nak patah balik. Formula 5 jari. Okey, tunjuk tangan macam ni. Tapak tangan. Yang kita nak capai apa dia? Yang ni. Tunjuklah, buatlah macam ni. Yang kita nak buat, yang kita nak capai yang ni. Ni nama dia formula 5 jari. Formula 5 jari ni nak dapat apa? Nak dapat takwa. Okey, nak dapat takwa kena ada 4. Kita baca kod terbalik pula. Nak dapat takwa kena ada tadi nombor 1. Ni 1, 2, 3, 4. Baca kod terbalik pula. Nak dapat takwa kena ada iman yang tinggi. Iman yang tinggi. Iman cerai-cerai belum dapat takwa. Bahkan iman cerai-cerai baru jadi orang yang dapat suratan amalan tangan kiri. Oi, na'udzubillah, tak mau. Hak ni confirm masuk neraka dulu. Kena kejam dulu, berapa lama baru masuk syurga. Tak mau. Tu ada iman dah tu. Betul lah sekali masuk syurga balik. Kita tak mau. Kita kalau boleh nak takwa, tak ada soal masuk syurga Allah. Maka nak dapat takwa kena ada iman yang tinggi. Nak dapat iman yang tinggi kena ada amalan yang banyak. Banyak. Kata kat kawan sebelah-sebelah, banyak. Tu dia. Sikit-sikit tak mau cerai, mau banyak. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sedekah. Dia kata Nabi kalau bersedekah dalam Ramadan seperti mana ribut taufan main. Tentang bayangkan di meja saya ni ada segala kamera, segala handphone ni semua. Ni kalau ribut taufan main jadi apa semua? Selamat hilang habis semua ni. Dia bagi berum pilu gitu. Macam tu Nabi kalau bulan Ramadan ada je rezeki masuk ya berum semua bagi. Ada yang dapat bagi semua bagi dalam Ramadan. Masya Allah. Itu Nabi SAW. Ya, saya ada buat kelas pagi-pagi, kelas online. Kami namakan dia sebagai TPO, Tarbiyah Pondok Online. Ya, kita namakan dia sebagai Tarbiyah Pondok Online. Kita namakan dia sebagai Tarbiyah Pondok Online. Tuan-tuan boleh mengaji. Ni ada Google Meet, ni ada Facebook. Tiap hari masuk percuma ya. Kita start tiap pagi pukul 5 pagi. Kita selawat 1000 kali tiap pagi. Selawat sampai subuh. Lepas tu kita baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kita baca Syama'il. Kita baca 2-3 kitab. Dan sampai pukul 7, 8, 9, 10 pagi. Setiap hari 10, 11 baru habis. Yang duduk suri rumah, sambil-sambil duduk masak, sambil-sambil duduk bersih rumah, sambil-sambil duduk kenderaan, sambil-sambil duduk buat kerja, sambil-sambil dengar. Free je pun, tak ada bayar. Janji mau mengaji ya. Okey? Maka kena ada amalan yang banyak. Kena rajin. Nak dapat amalan yang banyak, mesti kena ada kesedaran yang mendalam. Kesedaran yang mendalam. Nak dapat kesedaran yang mendalam kena ada ilmu yang banyak. Takkan sekali main dengar ceramah tu, wah sedap insaf tu kot. Kena selalu dengar banyak, baru sikit. Lama-kelamaan menusuk kalbu kita sehingga kita faham betul-betul tentang agama Allah. Ni formula 5 jari, formula untuk mendapatkan takwa kepada Allah. Baca balik kod awal, nak dapat takwa kena ada apa nombor 1? Kena ada mana pi suara? Mana suara? Nombor 1 kena ada apa? Ilmu. Dah ada ilmu kena ada apa? Kesedaran dan keinsafan. Lepas itu kena ada apa? Amalan yang banyak. Lepas itu iman yang tinggi. Last kali kita akan dapat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni duk cerita la'allakum tattaqun ni.
Maka dalam Ramadan benda ni kena jaga, baru kita akan dapat. Baik, saya nak masuk terus kepada 3 rahsia Ramadan. Tu saya nak tutup, memandangkan tak cukup masa kita pun. Okey tuan-tuan, kata seorang ulama yang terkenal, namanya di Mesir. Masa kami belajar di sana, di Al-Azhar, ada Masjid Al-Azhar, ada seorang tu imam besar, dia Imamul Akbar, dia imam dan khatib di Masjid Al-Azhar, namanya almarhum Syekh Saleh Al-Ja'fari. Syekh Saleh Al-Ja'fari ulama wali Allah cukup hebat. Ulama satu dunia yang mai belajar di Al-Azhar, depa akan mai duduk. Kami tak sempat belajar dengan Syekh Saleh Al-Ja'fari, sebab dia mati lama dah. Tapi guru-guru yang kami mengaji sempat mengaji dengan Syekh Saleh Al-Ja'fari. Ulama hebat. Dia tak mengajar universiti, tapi dia mengajar Masjid Al-Azhar. Maka depa yang mana belajar universiti, depa akan mai duduk di masjid, depa akan mengaji talaqi dengan Syekh Saleh Al-Ja'fari. Ulama besar. Syekh Saleh Al-Ja'fari dalam kitab dia yang berjudul Asrarus Siyam, beliau menyebutkan rahsia puasa. Dia kata secara tak langsung, dia kata perkataan siyam, sad, ya, alif, mim, asal perkataan siyam dalam bahasa Arab Melayu kata puasa, asal komponen asal dia adalah saum, sad, waw, mim. Sad, waw, mim, saum, puasa. Ayat Quran tu yang kata apa? Kutiba alaikumus siyam, telah difardukan ke atas kamu ibadat puasa. M-A-K-A-N. Boleh buang tak satu huruf? Tak boleh. Buang M depan jadi apa? Akan. Oh, benda lain. Buang nun, nun tak ada. N di belakang jadi maka. Lain tak ada. Maka sebab tu tuan-tuan, tu komponen. Tu 5 dia punya komponen asal. Macam tu juga puasa dalam bahasa Arab. Sad, waw, mim. Kata Syekh Saleh Al-Ja'fari, siapa faham apa makna sad, apa makna waw, apa makna mim, yang mana sad, waw, mim ini seolah-olahnya menggambarkan tentang Ramadan, menggambarkan tentang puasa. Walaupun kita Islam ni bukan jenis duk ambil huruf tu, huruf ni, tak semestinya. Tapi dia kata boleh dilihat dari satu sudut pandang bahawa sad, waw, mim seolah-olah menggambarkan tentang rahsia Ramadan. Kata Syekh Saleh Al-Ja'fari, apabila kita faham apa makna sad, apa makna waw, apa makna mim, dan kita boleh amalkan 3 perkara ini dalam Ramadan, puasa kita adalah puasa syariat. Kita telah mendapatkan rahsia di dalam bulan Ramadan. Dan orang inilah apabila dia dapat amalkan sad dan waw dan mim dalam Ramadan, orang inilah Allah akan anugerahkan kepada mereka Lailatul Qadar. Saya nak tanya soalan kat tuan-tuan. Tengok sini. Siapa di sini yang nak Lailatul Qadar? Angkat tangan kata saya. Loh. Ya. Sengang-sengang. Saya. Awal-awal lagi tak dapat. Kalau daripada awal lagi tak semangat, orang kalau betul-betul dia nak, macam tu kan dia punya semangat. Kalau dia betul-betul berhajat, orang tanya, nak ke saya nak bagi? Oi, saya nak. Tu dia ambil lagu tu terpeliak je mata. Ni orang tanya, nak tak Lailatul Qadar? Dia kata, Lailatul Qadar? Nak darah mana? Ada pula tuan-tuan sudah. Dia ambil misi mana tu, nama dia Lailatul Qadar. Dia tunjuk daripada hantar lah WhatsApp. Ni makhluk lah ni. Budak perempuan mana tu nama Lailatul Qadar. Dia kata, siapa nak Lailatul Qadar? Oi, jangan duk buat main muka orang, nak darah orang, buat lagu tu tak baik. Kadang-kadang WhatsApp ni buat haru biru kak. Malam-malam Jumaat ni, macam-macam malam ni keluar. Cari 3-4 orang nak darah bini orang kan. 4 orang duduk sekali. Siapa nak 4 orang ni buat bini sekali? Oi, kena bini orang tu. Duk ambil muka tak ketahuan. Tak macam ni. Katakanlah salah seorang daripada 4 orang tu muka bini kita. Macam mana? Tak mengamuk. Seronok orang nak ambil muka bini kita duk tunjuk rata-rata. Terus duk sebar benda melawak benda lagu tu tak payah. Okey? Jadi ni malam-malam Jumaat ni. Ni semangat ni. Doa berkat malam Jumaat. Apa yang kita kata tu adalah doa.
Mudah-mudahan Allah bagi kat kita Lailatul Qadar. Sekali lagi nak tanya, siapa nak Lailatul Qadar tahun ni? Angkat tangan kata saya. Oh, itu dia. Kemah. Tu baru betul mau. Tu baru betul mau. Jadi kalau mau Lailatul Qadar, ingat 3 perkara. Pertamanya sad dalam bulan Ramadan. Sad menggambarkan sabar. As-sabru, kata Nabi, huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan bulan sabar. Sabar ni ganjaran dia syurga. Sabar ada 3 macam sabar. Pertama, sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nak buat benda yang Allah suruh kena sabar banyak. Nak semayang boleh bangun tak tiap pagi pukul 3 pagi. Sembang boleh tekat sembang boleh. Main nak buat tu tambah balik tarawih pukul 11 dengan mori apa duduk menyimbang pula pukul 12. Tok 12 baru duduk kira nak start enjin, baru kira tok-tek nak baru nak balik. Entah nak pejam memang pukul 12.30 1, lepas tu nak bangun pukul 3. Kalau dah hantar nak bangun pukul 3, pukul 11 mau lena dah. Pukul 10 gamak-gamak kalau orang buat tarawih sikit ke banyak tak kira lah. 10.30 mau habis-habis, tak ada sembang-sembang. Habis pakai balik pergi tidur. 3-4 pagi bangun pula. Kunci jam. Nah, pesan kat member, telefon mai. Oh, tu dia. Mau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sebab tu saya kata main duduk di pondok. Tapi penuh lah. Tahun depan lah pula. Tahun depan insya-Allah saya boleh ambil 1000 orang. Tahun depan. Sebab tempat masjid saya duk buat tu tak siap lagi. Dan ni rumah untuk warga mas ataupun pondok moden ada lebih kurang 40 pintu yang dah siap. Akan datang masjid saya tu akan siap. Tingkat 2 tu, ruang bawah tu ruang solat. Tingkat atas tu memang dewan besar dan boleh menampung orang yang ramai. Tahun-tahun depan boleh pergi duduk di sana. Ada rezeki saya bagi percuma, insya-Allah. Saya duk cari, ada pula orang bila kita iklan, dia tanya ni macam mana dapat duit mana bagi percuma? Lah, aku suruh hamil duk, bukan suruh tanya dapat duit kat mana, kalut apa? Orang suruh main mengaji, dia tanya kalut dapat duit di mana? Kalut tu tabung tu, duk jalan tu, duk ambil duit. Habang kat orang ni kami duk buat percuma, siapa nak bagi? Tumpang main bagi sekali. Tumpang pahala. Orang bagilah. Orang tahu dah kita buat benda baik. Mereka pun nak tumpang pahala sama. Dia kalut. Dia bukan kalut nak tanya program apa, bila nak start, macam mana nak masuk. Dia tanya duit dapat di mana? Lah, sibuk sangat tanya pasal duit. Kalut apa? Ustaz ni dia cucu wali. Dia minta kat Tuhan, insya-Allah dapat. Sebab Tok Wan saya nama dia Kadir Wali. Mak saya, bapak pada mak saya, nama dia memang dalam IC Kadir Wali. Faham tak? Jadi saya confirm lah cucu wali dia tak? Kalau ikut nama dalam IC tu kan? Betul tak? Tak betul ke tak? Saya ada anak perempuan 4-5 orang. Jadi saya wali dah. Wali lah. Orang tanya wali apa? Wali anak. Boleh lah. Tak wali Allah, wali anak menjadi ya. Ada agak wali sikit-sikit kan? Jangan wali band sudah. Baik tuan-tuan, baik melawak ya, tapi saya nak bagi tahu sebab tu dia macam ni. Kalau surau kita ramai depa challenge, kita habis semayang, dia ni semayang sunat, dia ni semayang sunat, best. Yang tak bestnya kita habis semayang sunat, dia ni blok. Bagi-bagi salam, dia ni blok, dia ni blok, dia ni blok, dia ni blok, dia ni blok. Tinggal 4-5 orang blok, tak ada siapa nak semayang sunat, tak ada siapa nak baca Quran, tak ada siapa nak zikir, tak ada siapa nak wiri. Oh, hak tu memang cerewet. Hak tu kena main duduk tempat saya. Bau kita cuci betul-betul. Pukul 3 pagi tapi ketuk lah pintu. Bangun cik, bangun. Bangun mandi siap, jom. 3:30 mau duduk tikam sejadah. Nak semayang qiyamul lail nak buat. Dia kena paksa. Tu dalam 1000 tu admin saya telefon. Assalamualaikum. Ini yang telefon kata nak duduk pondok kan. Okey ya, program kita abang program dulu lah. Program kita pukul 3 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Oh, awal bangun lah. Biasa bangun tak biasa. Kita kira awal kita cancel. Okey lah, tak apalah nah, ada rezeki lain kali kita bagi. Selamat. Okey, tak bagi ya. Ang 3 pagi pun tak bangun, subuh pun lintang bukan, tahajud dan ke mana, anak main duduk pondok tu.
Amai duduk pondok, ang kena ragging gila-gila, lepas tu boleh 2 malam lah. Tengok-tengok pintu, Assalamualaikum, makcik. Betul tak ada, lari malam. Tak mau sebab tu kita nak yang betul-betul tough, yang betul-betul semangat dalam Ramadan. Ang betul-betul Ramadan tahun ni anak marathon dengan kami, jom mai duduk. Kalau tidak, duduk rumah dulu lah kot. Buat ramai lebih-lebih korang. Jadilah latih-latih diri dulu semangat. Sebab apa? Kita semangat nak betul-betul berkobar-kobar nak dalam Ramadan. Maka pertama, sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Bukan senang nak boleh buat apa yang Tuhan suruh. Nak puasa tu pun banyak ujian. Nak semayang, Tuhan kata apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang tu berat melainkan orang yang khusyuk boleh jaga semayang. Nombor 1. Nombor 2, sabar dalam rangka meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Tuhan tak bagi buat bulan-bulan Ramadan, Tuhan tak bagi buat bila pun benda haram. Tapi bulan Ramadan lah cabarannya. Kena hak tak menikah lagi ataupun dah menikah dah. Mana punya janda mana atau duk telefon mai pula Kak Pak Haji ni. Mai bulan-bulan Ramadan. Assalamualaikum abang. Abang malam ni pergi buat apa abang? Oh mek Kelantan dah pula telefon jahanam aku. Kan? Abang, oh abang. Duk pergi kena tom yam lalu. Mek petani tu duk kata abang, oh abang. Amboi rindu dengar suara dia kan? Tentu dia telefon. Abang malam ni boleh bawa adik pergi jalan-jalan abang. Sudah. Aku nak pergi masjid tarawih ni ajak pergi jalan pula. 2-3 tahun yang telah lalu saya jumpa dekat tepi laut, dekat tempat kami lah, negeri kami tu. Apa negeri kita kan? Zimbabwe. Saya balik-balik mengajak turun-turun jambatan tu tepi laut tu. Dan tak ada orang lain lah. Saya yang di Riau orang tu. Saya ya kalau tuan-tuan duk main kat tepi-tepi laut tu, tuan-tuan tengok mai tiba-tiba jubah putih duk main ramai-ramai tu, tuan-tuan mau lari lah. Tu puak-puak kami tu. Selalulah boleh kata kerak. Bila saya lalu-lalu tu, tempat tu gelap. Dia start enjin. Pak Haji. Day lebam ni, ada tanda-tanda hitam sikit. Orang masjid lagi. Tapi malam tu dia tak tahan daulat lah. Dia bawa perempuan Kelantan mana tu, duduk sebelah. Tak ada lah buat apa-apa, tapi duduk sebelah-sebelah. Saya main-main, saya tolong toslet. Kita saya kan tinggi. Saya duduk dia kata, Assalamualaikum, tu buat apa ni? Tak buat apa. Ni kahwin ni? Kahwin lah. Dia nak abang dia kahwin dah. Tapi perempuan tu tak kahwin ni. Ni abang betul-betul kahwin ke tak? Perempuan cekah boleh 2 kali. Perempuan tu ada tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Pergi kahwin. Buat benda halal lah. Dia. Saya tak mau nak cerita nak kempen kahwin berapa ke apa ke. Tak. Tapi tu sudah buat kerja macam tu. Sebab orang masjid ni. Dia lebam. Keluar dengan janda Kelantan benar lah. Ni contoh bukan semua orang Kelantan tak bagus. Tak. Orang Kelantan berlambak pondok mengaji agama bagus. Nak abang contoh. Nak abang tang abang tadi tu. Dia rindu dengar tang abang tu. Abang, oh abang. Sudah. Dah terbalik dah tu kan. Cuma nak bagi tahu kata tu nombor 2. Sabar dalam rangka meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Jaga maksiat. Yang ketiga, sabar menerima ujian susah senang dalam Ramadan. Tiba-tiba, ni nak masuk Ramadan dia hujan. Ni duk hujan kerak-kerak ni mula ada yang hidung nak berayak. Ada mula nak batuk. Biasanya macam tu lah. Perubahan cuaca tu sikit, badan kita tak stabil. Kalau kita minum air tak cukup ke apa ke tak cukup, badan tak cukup, nak dia punya antibody tak cukup, mula dia akan mula nak Tuhan nak kifaratkan dosa-dosa kita sikit, dia mula nak demam. Atau awal-awal Ramadan lagi dah terbalik dah. Oh jam minum air banyak. Air putih bukan teh tarik. Ni minum air putih bagi banyak. Kaedah hitung air dalam badan. Tengok berat badan kali dengan 3 tambah kosong di belakang satu lagi. Katakanlah kita punya berat badan 70 kilo kali dengan 3, 70, 140, 210. Tambah satu kosong di belakang jadi 2100. Berarti 2100 liter.
Cari ayak 1.5 liter, tambah sikit lagi. InsyaAllah cukup untuk badan. Kena tahu berat badan berapa, kali 3 tambah kosong. Ataupun macam ni pun boleh. Tahu berat badan berapa, kali 30. Tu pun boleh. Lagu tu pun senang juga. Tuan-tuan dapat dalam jumlah ribu lah. Jumlah 1500 ml. Hang kena perhabis dalam satu hari. Kalau nak sihat, kalau untuk long term nak putih, kena minum banyak. Saya tak ada masa nak cerita pasal kesihatan. Lain kali insya-Allah ada rezeki. Ikuti kelas saya pagi-pagi. Saya bagi khidmat lecture perubatan percuma. Kita akan belajar secara tak langsung macam mana nak faham tentang ajarkan saya macam mana nak jadi mak bidan, nak sambut baby, nak jaga perempuan pantang lepas bersalin. Nah, tuan-tuan belajar dengan saya macam mana nak ruqyah syar'iyah, macam mana bab-bab amalan khurafat apa semua. Tuan-tuan belajar dengan saya teknik hipnoterapi. Tuan-tuan belajar dengan saya tentang anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi. Tuan-tuan belajar nak tak apa pula. Tuan-tuan belajar dengan saya teknik-teknik tentang bagaimana nak buat ubat-ubatan. Tuan-tuan belajar dengan saya teknik nak buat marketing untuk tuan-tuan nak pasarkan di produk tuan-tuan supaya orang tahu kata tuan-tuan boleh buat rawatan. Banyak benda, hampir 20 lebih ilmu. Yang ni kelas secara online. Ujung semester tuan-tuan kena main buat praktikal. Lepas tu setahun 2 kali je praktikal. Lepas tu saya bagi sijil. Saya bantu anda supaya anda boleh berdikari. Tak gaduh kerja, boleh berhenti kerja lepas pada tu. Boleh urut orang bodoh-bodoh 200 mau baik. Saya malas nak urut. Saya sibuk mengajar. Saya ajarlah macam mana teknik urutan. Saya tak ada masa nak pergi bekam. Saya ada pusat rawatan. Saya ajak semua mereka. Apa buat? Aku nak mengajar. Aku mengajar. Aku bekam jam. Tu. Tak dia kerja aku lagu tu. Kitab ke mana apa ke mana dia. Tuan-tuan kalau berminat, belajar online saja. Lah di zaman moden belajar online ya. Duduk dalam rumah. Sambil-sambil duduk makan kacang. Lagu tu mengaji. Tu dia. Sampai lagu tu pun tak mau mengaji. Memang balok betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ikut kelas pagi-pagi saya cerita nak sihat. Bukan nak kata pandai tak, nak kongsi-kongsi dekat mana reti. Supaya kita pun sihat, orang lain pun sihat. Lagi tu abang kau orang kadang-kadang motivasi kat kita. Kadang-kadang tu cerita orang minum air banyak. Tengok-tengok kita tak minum air banyak. Allah, hari ni saya sampai bawa air 2.8 liter punya botol yang besar tu. Ya, ada dalam kereta. Sagi malam ni tengok, tak habis juga aku malam ni. Kena bagi habis satu hari. Dia air kencing, masa kencing tu kena tengok. Dia keluar color apa? Dia keluar warna karat. Hang tunggulah tak apa hari buah pinggang hang dia out. Dia keluar warna teh tarik, hang tunggu hang kena istighfar banyak-banyak, mengucap hari-hari. Duk tunggu nak qalu. Air kencing kena keluar macam mana air putih kita minum ni? Alah, kalau dia color kuning-kuning light-light sikit pun dia okey lah. Jangan dia keluar macam dia tarik ke. Ni manjem kerennya. Cari pasal benda tu. Ni, nak buat amal ibadat kena sihat. Mai 1000 orang. Nak pakcik nak buat amal ibadat boleh tapi tak apa. Ni mulut tarik, lidah semua tarik, nak mai duduk pondok. Allah, macam mana ni? Mai duduk heret kaki. Boleh duduk pondok. Allah, kita nak lari dia duduk heret. Macam mana ni? Kesian kat dia. Betul tak? Kita tak boleh ambil orang macam tu buat seketika. Kita tak kata kita pun mungkin jadi macam tu satu hari nanti. Tumpang duk muda, duk kuat boleh buat. Jom berebut. Dalam Ramadan kena sabar. Sabar yang ketiga, sabar menerima ujian, sakit, demam, susah, tiba-tiba rumah terbakar, na'udzubillah. Beberapa tahun yang telah lalu digambarkan dalam media masa, ada orang habis sembahyang tarawih balik-balik, rumah dia terbakar, bini dia mati, mak dia mati, bapak dia mati, anak dia mati, kereta dia terbakar, rumah terbakar. Selai sepinggan. Allahu Akbar. Ujian. Takut kena ni. Sabar, kesian. Orang tu kalau boleh sabar, respect lah. Ada satu orang nak balik dekat 2-3 hari lagi nak balik raya. Ni bulan-bulan puasa ni. Nak balik raya kan nak balik Ramadan, tak tahu kira duk naik kereta, tiba-tiba accident, bini mati, anak-anak mati,
Sedak lepas 3 bulan baru sedak. Tengok tanya mana bini anak semua dah mati. Cemu. Ujian. Kita tak pernah mengalami macam tu, tapi bila kena macam tu Allah sedih. Sabar dalam ujian. Saya tak berani cerita banyak-banyak, takut. Saya pernah beberapa tahun yang telah lalu saya suka duk cakap sabar. Kena kat saya. Ustaz pandailah duk kata kat orang suruh sabar, mai kita try tengok ustaz. Ustaz pun terbalik kena. Jangan buat main. Sebab tu bila ada orang kena ujian apa-apa, bahasa orang Melayu kata apa? Pi urut tengah belakang, sabar mayana, sabar. Kami bersama dengan sabar. Nombor 1 sabar banyak dalam Ramadan. Nombor 2, wow. Tadi sad maknanya sabar. Nombor 2, wow. Wow maknanya warak. 5 minit kita berhenti insyaAllah. Wow maknanya warak. Warak ni apa dia? Ada orang kata warak jalan tunduk-tunduk. Warak bukan jalan tunduk-tunduk. Warak yang jalan tunduk-tunduk tu kunci motor hilang. Kalau kata Pak Haji tu warak. Warak apa kunci motor hilang? Cari tak jumpa. Warak memelihara diri daripada haram dan syubhat. Mata tak tengok benda haram, telinga tak dengar benda haram, mulut tak bercakap benda haram, tangan tak ambil benda hak orang lain tanpa izin, kaki tak berjalan tempat maksiat, perut tak makan minum benda haram dan syubhat. Jaga bulan-bulan puasa nak beli mutabak, tanya dia telur basuh ke tak? Bukan telur dia, telur ayam tu lah. Faham tak? Tanya dia telur ayam basuh ke tak? Yalah, sat lagi dengan tai-tai ayam tu semua pegang, minyak tepung habis semua. Tu, nak masak buat mi goreng ke apa, kuih tiaw apa semua. Mi siapa? Kuih tiaw siapa? Tokwa siapa? Halal tak halal? Boleh makan ke tak boleh makan? Nak bagi makan ke orang. Benda nak jadi darah daging, kena ambil tahu soal halal haram. Nabi kata setiap daging kullu lahmin nabata min haram, yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aulabi, neraka saja yang layak untuk dia. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih, satu orang baca doa ya Rab, minta doa kat Tuhan, famat'amuhu haram, makanan dia daripada yang haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia daripada yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia ada isyarat penggunaan luar, ubat gigi dia haram, shampoo dia haram, minyak-minyak dia pakai ubat-ubatan apa semua haram. Beli motor kereta pakai haram, pakai konvensional loan setiap bulan duk bayar riba, haram lah kau. Dan dia dibesarkan daripada sumber yang haram, fa anna yustajabulah, macam mana Allah akan perkenankan permintaannya. Dan kalau hang tak jaga warak, macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Hang telan ikut dan dia, mi siapa, kuih tiaw siapa, kicap siapa, hang kira pakai min telan ya, lepas tu hang mau Lailatul Qadar. Oi, tak ada kena jaga betul tu. Nak dapat Lailatul Qadar struggle gila-gila, kena jaga, bukan jaga semayang saja. Hang kena sabar banyak, hang kena warak seluruh anggota pun hang kena jaga betul-betul. Okey? Bukan takat jaga makan saja, bukan takat jaga ibadat dia, jaga sumber pendapatan. Hang kerja apa? Kerja hang tu banyak benda haram ke apa ke? Hang kena jaga, tak boleh terlibat. Semua tu ada kaitan. Ada rezeki nanti panggil ceramah lain, tajuk dia 25 kaedah khusyuk dalam solat. Saya tentu akan abang kaedah nombor 1, iaitulah jaga makan minum daripada haram dan syubhat. Kalau tidak, jangan duk sembang main masjid, main surau, lala telan ikut dan Yahudi ni. Mai pakai jubah, pakai serban, taruh janggut melerek sampai ke tanah, pakai serban mai 3-4 lai, tu dia melerek apa semua, tak tahu duk telan nak yang Yahudi ni. Oi. Hang faham Islam tak betul, macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Hang buat kerja tak betul, tak jaga makan haram syubhat. Sehingga mi apek buat bodoh. Telan. Tak pernah rasa sensitif. Saya pergi Kelantan. Saya ingat orang Kelantan ni bagus jaga makan. Satu hari, masa tu saya duk belajar perubatan di Universiti USM Kubang Krian. Bila saya belajar, saya kata kat orang-orang sana, sini ada makan apa sempoi-sempoi. Kalau kami Pulau Pinang ada macam-macam tempat makan sempoi-sempoi. Di sini apa? Dia kata ada ustaz ni dekat sebelah masjid sekian di Kota Baru ustaz pi.
Dia punya roti bakar telur goyang, tak ingat lah, roti bakar kot. Lepas kata yang tu sempoi. Saya pun pergi. Saya pergi, saya nak tepi dengan masjid. Masjid tu, Masjid Muhammadi, Kota Baru. Tu imam dia member rapat dengan saya mengaji dulu di Mesir. Saya pun sampai-sampai duduk tunggu. Kereta, kursi penuh ni. Tak ada orang, tak ada tempat nak boleh duduk. Saya kata tu dia, ni dekat Insya, semayang Insya dulu lah. Pergi semayang Insya, jumpa member saya, tu imam. Ni, Tok Imam. Kedai tu kedai orang Islam lah. Tak ada Ustaz. Tu kedai Cina, kafe. Cina mualang lah. Dah, Cina kafe. Oh, kafe. Sebab tadi saya tanya ada makcik tu keluar. Saya tanya dia tu Islam ke tak? Dia kata tak, dia tu masuk Islam dah. Tak ada lah. Cina kafe. Tok sembah Tok Pekong ni. Oh, tu ke? Dia tak sensitif. Dia pasal tak mengaji lah kot. Saya ingat tak mengaji lah. Kalau mengaji siapa pun tak. Satunya bukan apa pasal mereka cakap bahasa sama di Kelantan. Tengok Cina-Cina pun cakap semacam lah. Tak macam sini, tak macam Penang. Cina Penang mana ada cakap lagu tu semua wah. Dia cakap lagu lain, dia tak cakap macam orang Penang. Sana depa punya mesra. Dah tak apalah, tapi Islam kata tak boleh makan minum daripada kesan makan benda yang depa tak tahu haram halal daripada telefon ada pondok ni. Dia tengah mengajar saya lu. Telefon duduk pondok ni. Aduh. Dalam Ramadan fikir buat baik ya. Apa benda baik? Semayang 5 waktu baik. Semayang sunat baik. Apa lagi benda baik? Qiyamul lail benda baik. Tolong. Lah. Kan? Apa dia lagi benda baik? Sedekah baik. Lagi? Baca Quran baik. Lagi? Zikir. Bagi orang makan. Kok puasa lagi? Baru 7. Takkan 7 yang benda baik. Tu dia no. Kalau tak duduk seorang-seorang fikir senaraikan cari tak jumpa orang baik. Cuba lagi 2-3 hari ni nak masuk Ramadan, pergi senarai, cari tu buku, kertas, tempel pergi kat dinding, tulis 30 kebaikan. Dalam Ramadan target aku kena buat 30 ni. Tuan-tuan tak buat lagu tu, tuan-tuan tak tahu apa lagi aku nak buat. Apa lagi aku kena buat? Senaraikan apa dia nama kebaikan. Buat dalam Ramadan. Dah sabar banyak, dah pelihara anggota kita 7 anggota kita daripada haram dan syurga. Hiaskan seluruh anggota kita dengan kebaikan. Kalau ini yang tuan-tuan buat, tuan-tuan pasti dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan nak tak Lailatul Qadar? Siapa nak Lailatul Qadar angkat tangan kata saya? Okey, kemah. Tuan-tuan kena buat short wow mim. Baru tuan-tuan akan dapat. Ikut saya baca. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah kuat hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah
illallah, hasbi rabbi, ya Allah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sama ada dosa yang besar maupun dosa yang kecil, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja, ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, ya Allah. Sesungguhnya di sisimu tidak ada yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kekuatan iman dan takwa dalam diri kami, ya Allah, untuk kami menempuhi Ramadan pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, tempuhilah, berikanlah kekuatan pada kami, kekuatan iman, sehingga kami dapat hiasi Ramadan pada tahun ini dengan amal ibadah, dengan taqarrub yang luar biasa kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Anugerahkanlah kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami di padang mahsyar dengan iman, lalu masukkan kami ke dalam syurga dengan iman dan taqwa, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Sembuhkanlah kami daripada sebarang penyakit, ya Allah. Jauhkan kami, kaum keluarga kami, para jemaah kami ini, ya Allah, daripada sebarang wabak dan bala, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dan kaum keluarga kami, masyarakat kami daripada wabak COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah kami dalam ketenangan, ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keimanan dan juga keamanan, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau matikanlah kami, ya Allah. Kau takdirkanlah kami mendapat syafaat Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar, ya Allah, sehingga kami dapat memasuki syurgamu tanpa hisab, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.